Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang paling hangat pagi ini adalah tentang isu Azmin Ali lompat parti meninggalkan Bersatu. Baru-baru ini kita hangat diperkatakan, hangat di media sosial dan juga dalam alam politik, dunia politik, kayangan politik, apabila Zuraida Kamarudin telah mengesahkan keluar daripada Parti Bersatu walaupun telah diberikan lantikan menjadi pemimpin dalam Parti Bersatu, walaupun beliau sebenarnya tidak mempunyai jawatan sebelum ini di Bersatu karena beliau berasal daripada PKR. Namun yang mengherankan adalah apabila Zuraida Kamarudin lompat parti meninggalkan Bersatu dan menyertai pula Parti Bangsa Malaysia PBM, dan menurut kenyataan beliau bakal mengetuai dan bakal mendapat juga jawatan dalam PBM. Dan menurut Zuraida, beliau meninggalkan Parti Bersatu Malaysia kerana tertarik dengan prinsip yang ada dalam Parti PBM. Yang aku dah heran nih, di mana parti yang sempurna? Aku nak beritahu kepada semua ahli politik, tidak ada parti yang sempurna. Parti yang sempurna adalah disebabkan oleh ahli politik yang sempurna. Jadi kalau nak mencari parti politik yang sempurna, yang sesuai dengan Anda, sehingga ke surga baru Anda menemuinya. Tapi Anda melompat-lompat, Anda mengecewakan kami sebagai para pengundi yang telah memberi mandat kepada Anda. Berbalik semula kepada isu hari ini, yaitu isu di mana dikatakan desas-desus yang makin bertiup kencang. Apabila dikatakan di media sosial dalam berita-berita portal, Azmin Ali bakal meninggalkan Parti Bersatu dan akan mengkhianati lagi Muhyiddin Yassin. Tetapi hari ini di dalam sinar harian, Muhyiddin Yassin tampil sendiri memberi kenyataan bahwa beliau menafikan Azmin Ali akan meninggalkan Parti Bersatu Rakyat Malaysia. Yang aku nak beritahu kepada semua orang dalam politik ini, apabila angin berkencang, apabila angin bertiup, pokok bergoyang, pasti ada sesuatu yang tidak kena. Muhyiddin Yassin sepatutnya segera memberi kenyataan, bukannya sudah berminggu-minggu baru memberikan kenyataan. Aku sebenarnya tidak peminat sangat dengan kegiatan lompat-lompat parti ini, kerana katak itu lebih baik digoreng saja daripada menyebabkan parti itu menjadi busuk. Orang yang sudah biasa lompat-lompat nih, dia akan lompat lagi. Dan ini bukan hanya sebang kari cakap biasa, sudah terbukti. Bila dia sudah lompat, dia akan lompat lagi dan lompat lagi dan lompat lagi, dan dia tidak akan berhenti melompat. Jadi aku nak menyuruh kepada semua ahli politik, ahli parlimen, cepat-cepatlah laksanakan akta anti lompat parti. Kerana akta ini sekiranya masih tidak dilaksanakan, sehingga bila-bila kejadian lompat parti ini tidak akan berakhir. Kejadian mengecewakan para pengundi tidak akan berakhir. Sampai bila-bila pun kita akan kecewa, kerana bila dia tak puas hati dengan partinya, dia akan lompat lagi. Dan bila dia rasa dia tak ada jawatan, dia akan lompat lagi. Tujuannya satu saja, memuaskan hatinya dan memuaskan kuasa. Nak lompat kerana nak menyelamatkan rakyat jarang sekali. Bukan juga tiada, tapi jarang sekali. Aku dah kata di sini, kenapa Muhyiddin Yassin yang menafikan? Kenapa bukan Azmin Ali yang tampil menafikan? Dari dahulu sampai sekarang, sejak angin bertiup kencang tentang lompat parti Zuraida, sampailah kepada Azmin Ali punya spekulasi ini, belum ada tampilnya Azmin Ali, tuan punya badan, yang kalau difitnah perlu memberi penafian segera sebelum dosa memfitnah ini terus berleluasa. Aku nak tahu kenapa Azmin Ali tak tampil, tak lagi tampil, dan belum lagi memberikan kenyataan langsung berkaitan dengan desas-desus lompat parti ini. Kalau boleh, percepatkanlah Azmin Ali buat kenyataan. Ataupun mungkin ada tersirat di sebalik apa yang bertiup kencang ini, sehingga Azmin Ali belum membuat sebarang penafian. Yang buat penafian balik-balik orang lain, yang dirinya sendiri ini tidak pula membuat penafian. Kita tunggulah nanti, adakah
dinamik politik Malaysia ini berulang lagi. Perkara yang tak benar jadi benar. Di Malaysia ini selalu orang kata ini hanya kabar angin, ini tak benar, itu tak benar. Dan akhirnya apa yang berlaku? Yang lebih menyayat hati. Berita tak benar menjadi tak benar, menjadi benar, dan berita benar menjadi tak benar. Itu yang pelik. Itu yang pelik sejak akhir-akhir ini. Kabar angin boleh jadi benar, dan kabar yang benar boleh menjadi kabar angin. Anda bersetuju dengan saya? Kalau Anda bersetuju dengan saya, tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini dari channel saya ini. Sebelum kita berpisah, sila tonton dahulu berita sisipan ini untuk semua. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini aku nak ulas tentang peguam diraja UK yang dikatakan tidak mempunyai kelayakan untuk mewakili Najib di dalam kes SRC Internasional, rayuan Najib untuk membatalkan sabitan kesalahan, 12 tahun penjara dan denda 210 juta ringgit. Pertama sekali, aku nak cerita kepada kamu semua tentang kronologi sedikit keputusan daripada kes Najib ini. Di dalam Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Najib telah didapati bersalah oleh Hakim Mahkamah Tinggi yaitu Muhammad Nazlan dengan mensabitkan Najib bersalah terhadap kes SRC Internasional yang membabitkan pecah amanah 42 juta dana SRC Internasional. Dengan itu, hakim telah menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta. Selepas itu, Najib pula memohon supaya kes tersebut dibawa ke Mahkamah Rayuan untuk dirayu pula. Dalam rayuan Najib tersebut, didapati 3 orang hakim di Mahkamah Rayuan sebulat suara. Maksud sebulat suara adalah tidak ada satu orang pun daripada 3 hakim tersebut membantah maupun inquiry, membuat keputusan bantahan untuk menolak keputusan hakim Mahkamah Tinggi. Bermaksud 3 orang hakim di Mahkamah Rayuan tersebut telah sependapat sebulat suara mengatakan bahwa tiada keraguan Najib bersalah dan telah dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan 210 juta. Mereka berpendapat bahwa tidak ada kesalahan atau tidak ada perkara yang tidak munasabah dalam hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Muhammad Nazlan di Mahkamah Tinggi. Dan di Mahkamah Rayuan ini jugalah hakim-hakim telah memberikan satu kata putus yang memalukan negara. Mereka mengatakan bahwa Najib telah memalukan negara dengan kes SRC Internasional ini sehingga telah tular di seluruh dunia. Dan yang terkini yang kita tahu bahwa Jeffrey seorang daripada pesalah di Amerika Serikat telah dijatuhkan hukuman juga penjara sekurang-kurangnya 12 tahun karena telah bersubahat di dalam kes penyelewengan dana dan juga 1MDB. Selepas itu Najib tak berpuas hati. Dalam kronologi itu, Najib menyatakan bahwa Muhammad Nazlan di Mahkamah Tinggi telah mempunyai kepentingan dan mereka ingin memasukkan bukti baru dalam rayuan di Mahkamah Rayuan. Walau bagaimanapun, Mahkamah Rayuan telah menolak untuk mengambil semula memberikan rayuan kepada bukti baru tersebut. Dan terkini Najib telah membawa pasukannya membuat rayuan di Mahkamah Persekutuan pula. Nah, disinilah Najib telah bersepakat dengan tim pembelaannya diketuai oleh Peguam Kanan Muhammad Safi Abdullah untuk terbang pula ke London. Terbang ke London untuk mendapatkan bantuan daripada Peguam Diraja UK
yang menurut carian dan menurut penyelidikan saya secara pribadi, peguam-peguam UK ini adalah peguam yang kononnya mempunyai keistimewaan, kepakaran dalam bidang-bidang tertentu, undang-undang kompleks. Dan menurut carian saya juga penyelidikan saya, peguam-peguam UK ini adalah peguam-peguam yang amat berintegriti, di bawah naungan direct to the Queen Elizabeth. Maksudnya mereka ini dapat gelaran QC ataupun peguam di Raja UK ini daripada anugerah daripada Queen Elizabeth, dan mereka amat berintegriti. Namun ada salah seorang daripada mereka telah menerima pelawaan Najib untuk membuat permohonan dapat mewakili Najib di Mahkamah Persekutuan dalam rayuan Najib pada bulan Ogos ini. 10 hari pada bulan Ogos ini, hakim di Mahkamah Persekutuan akan mendengar sekali lagi rayuan terakhir Najib untuk mengenepikan penjara 12 tahun dan denda 210 juta. Namun hari ini, petang ini kita digemparkan apabila kali pertama saya melihat pihak pendakwa raya tampil untuk menolak permohonan Najib dan pasukan pembelaannya untuk mendapatkan ataupun memfailkan supaya peguam di Raja UK itu diterima dalam mewakili Najib. Mereka menolak untuk menerima peguam di Raja tersebut. Dan menurut peguam ataupun pasukan pembelaan ini, pendakwaan ini, mereka mengatakan bahwa peguam di Raja UK itu sebenarnya tidak berkelayakan, tidak layak untuk mewakili Najib karena tidak tahu berbahasa Melayu. Ini aku setuju. Bagaimana mau mendengar case yang dimulakan dalam bahasa Melayu? Dari awal, dari Mahkamah Tinggi ke Mahkamah Persekutuan, mereka menggunakan bahasa Melayu, sehingga semua catatannya ditulis dalam bahasa Melayu, semua dalam bahasa Melayu, perbicaraannya dalam bahasa Melayu. Dan saya tahu boleh dibuat dalam bentuk terjemahan. Tetapi kamu harus ingat, jangan dibuat-buat lupa dari awal sehinggalah selesai di Mahkamah Rayuan. Semua case ini dibicarakan dalam bahasa Malaysia. Bermaksud fakta-faktanya masih dalam bahasa Malaysia. Apabila diubah ke dalam bahasa Inggris, saya yakin ianya boleh berubah maksud. Walau macam mana sekalipun hebatnya bahasa Melayu itu, kalau diubah kepada bahasa Inggris, pasti ada kecelaruan berlaku. Dan mungkin ini akan menjadi ruang di mana putar belit berlaku. Dan selain itu, pihak pendakwaan juga mengatakan bahwa tidakkah ada di Malaysia ini 21.000 peguam dan peguam cara juga mempunyai peguam-peguam kanan seperti peguam Najib Razak, yaitu Muhammad Syafiee Abdullah. Tidakkah mereka ini tidak layak? Mereka mempunyai kelayakan, mereka mempunyai keistimewaan, mereka mempunyai kehandalan. Kenapa Najib ambil Syafiee Abdullah dari awal rayuan, dari Mahkamah Tinggi rayuan, sehingga di persekutuan barulah Najib seakan-akan menolak memecat pula Syafiee Abdullah dengan mengambil peguam di Raja UK. Adakah mereka lebih percaya peguam itu lebih handal daripada 21.000 peguam yang ada di Malaysia? Ya, saya tahu ini cara untuk menyelamatkan diri, cari yang terbaik. Tetapi tahukah Anda bahwa belum tentu, menurut peguam pendakwa raya, belum tentu peguam di UK itu tahu undang-undang di Malaysia. Apalagi case yang sudah kalah di Mahkamah Rayuan sebulat suara nih. Dan secara pribadi saya rasa perkara ini seperti satu penghinaan kepada 21.000 peguam yang ada di Malaysia. Adakah mereka tidak layak? Dan juga, maukah kita campur tangan daripada peguam-peguam luar negara? Jangan jadikan ini duluan kepada semua perkara yang akan datang. Jadi saya sangat sependapat. Saya bersetuju dengan peguam pendakwa raya mengatakan bahwa
peguam Najib yang daripada peguam UK itu tidak berkelayakan karena tidak dapat menguasai bahasa Melayu. Malaysia, selain daripada itu, tidak adakah yang hebat daripada kalangan 21.000 peguam yang ada di Malaysia, termasuk Muhammad Syafi Abdullah yang mewakili Najib sebelum ini. Adakah beliau mengakui secara terang-terangan beliau tidak sehebat peguam UK itu? Dia menjatuhkan reputasinya sendiri. Sekian dulu ulasan untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku, kita jumpa lagi. Bye-bye.